أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما وارزقنا فهما لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu, para hadirin sidang jemaah yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita rafakkan ke hadrat Allah pada pagi ini dapat kita bersama-sama untuk meneruskan pengajian kitab Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat kepada hamba-hamba Allah. Alhamdulillah, ini merupakan kuliah kita yang pertama untuk sesi 2022. Muka surat 104. Di atas tu, qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Empat perkara menjadi sempurna dengan empat perkara lagi. Empat perkara menjadi sempurna dengan empat perkara yang lain. Baik. Kita sekarang sedang meneliti kata-kata daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an yang berbunyi arba'atun tamamuha bi arba'atin. Tamamus shalah bi sujudis sahwi was saumu bi sadaqatil fitri wal hajju bil fidyah wal imanu bil jihad. Empat perkara disempurnakan dengan empat perkara, iaitu kesempurnaan solat dengan 2 sujud sahwi, kesempurnaan puasa dengan zakat fitrah, kesempurnaan haji dengan fidyah, kesempurnaan iman bil jihad dengan jihad. Itu asal matan dia. Saja kita ulang balik. Empat perkara menjadi sempurna dengan empat perkara lagi, iaitu solat dengan sujud sahwi. Menurut Syekh Ahmad An-Nahrawi, salah seorang tokoh ilmuwan Indonesia, Syekh Ahmad An-Nahrawi mengatakan sujud sahwi dilakukan bila kita memindahkan bacaan dari tempatnya atau meninggalkannya, sama ada berupa rukun, sama ada berupa sunat ab'ad maupun sunat hayat. Apabila hal itu termasuk rukun, mutlak melakukan sujud kerana memindahkannya.
Apabila hal itu termasuk sunat ab'ad, jika tasyahud awal juga mutlak melakukan sujud, iaitu sujud sahwi. Jika kunut serta bermaksud kunut, maka bersujudlah, iaitu sujud sahwi. Kecuali jika hanya berzikir. Apabila sunat hayat, janganlah bersujud kecuali ia telah memindahkan surah dari tempatnya. Boleh faham tak tuan-tuan? Kalau baca sambil lalu macam tu je. Baik. Jadi perbahasan ini sebenarnya perbahasan fiqh. Fiqh kita duduk ngaji fiqh. Bab sembahyang, bab sujud sahwi. Sedangkan kitab kita ni secara asasnya adalah perbahasan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf. Tetapi di mana unsur tasawuf dalam kata-kata Sayyidina Abu Bakar ni? Iaitu at-tamam. Arba'atun tamamuha tu, tamam. Tamam tu maknanya sempurna. Jadi orang tasawuf ni seboleh-bolehnya dalam ibadah yang dia lakukan, dia nak buat yang habis sempurna. Walaupun kita sedar kita ni tak sempurna. Ada je cacat cela, ada je lalai lengah, lupa dan seumpama. Tetapi sentiasa berusaha, berazam, mencari jalan. Kalau boleh, biarlah sempurna. Sempurna tu yang tasawuf. Selebih tu dia masuk perbahasan fiqh lah. Ya, perbahasan fiqh. Okey, baik. Secara mudahnya tuan-tuan, dalam solat, kita ada apa yang namanya rukun. Berjumlah biasanya 13 itulah. Dan dipecahkan pula kepada rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li. Jadi apabila kesalahan yang berlaku dalam solat melibatkan rukun, biasanya tampunglah dengan sujud sahwi. Itu secara mudahnya tuan-tuan. Jadi sujud sahwi ni sujud yang menampung kekurangan tadi. Ya, dia tampal. Contoh isu-isu seperti terlebih rakaat. Semayang isyak 4 rakaat jadi 5. Kita naik sampai jadi 5 rakaat. Itu dah melibatkan rukun lah. Dah berdiri tegak. Dianggap kita dah menambah rukun. Maka sujud sahwi. Sama ada terkurang. Seperti kisah yang masyhur dalam kitab Mata'al Badrain tu. Nabi semayang Zuhur kan. Pada rakaat kedua, Nabi bagi salam. Masa tahiyat awal tu. Duduk baca tahiyat awal. Sudahnya Nabi lajak sampai habis. Lepas tu salam. Sahabat pun ikutlah dan Nabi buat. Lepas tu Nabi bangun. Nabi pergi berenjak tempat ke depan sikit. Lalu dalam ramai-ramai itu salah seorang sahabat yang diberi nama gelarannya Zul Yadain. Dialah yang berani pergi jumpa Nabi, tanya, "Ya Rasulullah, adakah sembahyang Zuhur telah diqasarkan? Sedangkan kita tak bermusafir. Sembahyang Zuhur dah dipendekkan ke? Ada wahyu baru ke?" Kan? Nabi kata, "Tak, Zuhur macam biasa 4 rakaat." "Oh, kalau begitu engkau buat 2 rakaat ya Rasulullah, 2 rakaat je. Dah bagi salam."
Nabi pun tanya sahabat-sahabat yang lain untuk dapatkan pengesahan, betul ke aku buat 2? Lebih kurang macam itulah. Semua pakat ngangguk. Ya, maka Nabi masuk balik dalam sembahyang. Ya, bukan sembahyang baru, bukan niat baru, niat masuk sembahyang je. Nabi selesaikan 2 lagi baki rakaat tu, kemudian sujud sahwi. Sebab tu dah melibatkan rukun. Ya. Ya. Jadi sujud sahwi ni sujud menampal kecacatan, kekurangan. Maklumlah kita manusia ni tak terlepas. Ada masa-masa jadi lupa, ada masa-masa jadi tak fokus. Ya. Kadang-kadang kita solat dalam keadaan tekanan perasaan, emosi, ya, rumah banjir, semayang juga, tapi hati tu jadi macam libang libu dibuatnya kan, udah tak fokus berapa rakaat. Ya. Ya. Aha. Kalau sembahyang tu sembahyang sunat, sama juga. Katalah sembahyang sunat tu 2 rakaat. Kita buat 3 rakaat. Sujud sahwi. Sembahyang tu sembahyang sunat. Status sembahyang tu sunat, tapi perbuatan dalam sembahyang tu tetap rukun. Baca Fatihah tetap rukun walaupun sembahyang sunat. Okey, jadi yang pertama tadi masalah rukun. Ya. Kemudian selepas rukun dia sebut di situ ada pula sunat ab'ad. Sunatlah. Sunat ab'ad. Alif ba ain alif dad. Ab'ad ni daripada kalimah ba'dun. Kalimah ba'dun. Ni tambah alif lah ibaratnya. Ab'ad. Jadi ba'dun ni sebahagian kan. Dalam Quran banyaklah. Satu huruf dal. Ba'din ini bagi makhraj dot lah. Jadi ba'dun ni maksudnya sebahagian. Dia dianggap sebahagian daripada solat walaupun dia bukan rukun. Rukun ni maksudnya kalau tak buat tak sah lah. Itu jelas kan, itu rukun. Tak buat tak sah. Ab'ad ni dia sebahagian daripada solat. Jadi berat jugalah tuntutan dia tu. Maka sunat ab'ad dalam sembahyang biasanya yang mudah nak ingat 2 sahaja. Iaitu melibatkan tahiyat awal dan doa kunut. Jadi kalau terlupa tahiyat awal, digantilah dengan sujud sahwi. Sembahyang subuh terlupa doa kunut. Ya, dah terjun sampai ke bawah dah, dahi dah cecah ke lantai dah, sujud. Jangan bangun balik. Teruskan sembahyang, baca tahiyat apa semua. Sebelum memberi salam, niat sujud sahwi. 2 kali sujud. Ya. Baik, itu dia masuk pula persoalan mazhab. Ya, kalau kita Malaysia ni uruf kebanyakan dan dah lama dah orang praktik faham dah pun kita Syafi'i kan. Syafi'i. Jadi kita raikanlah Syafi'i itu yang sebaiknya. Tetapi dalam masa yang sama kita juga perlu akui bahawa di sana selain Syafi'i ada mazhab-mazhab yang lain yang semua diiktiraf. Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, yang popular 4 lah. Ya, sedangkan di sana banyak lagi mazhab-mazhab dalam fiqh ni. Baik, secara asasnya paling basic sekali sunat ab'ad ni, kalau orang tanya last sekali, sah tak sembahyang? Kalau tak buat, jawapannya tetap sah.
Kan? Kecuali mereka tak menganggap doa kunut tu sunat abad. Itu memang daripada awal lagi dah tak masuk apalah. Dia anggap itu bukan sunat abad. Tapi kalau kita yang berpegang dengan sunat abad, ikut belakang dia orang imam tu tak baca doa kunut, dan kita pun malas nak baca kunut seorang-seorang pula kan. Kita pun ikut terjun sujud sama mereka. Lepas tu sujud sahwi pun kita tak nak buat. Kan? Nanti semua nampak berlain. Sebab imam mereka dah menganggap kunut itu tak ada dalam sembahyang subuh. Itu mazhab dia orang. Dengan dalil-dalil fiqh dia orang lah. Jadi kita ikut je lah. Sebab sembahyang tetap sah. Di situ kita lebih kepada meraihkan jemaah supaya tidak menimbulkan tanda tanya ataupun fitnah. Macam kita baca kisah Imam Syafi'i lah. Kan? Dia raihkan guru dia. Itu kebijaksanaan. Ya. Tapi janganlah pula bila kita dah sembahyang sana, oh sini tak ada kunut, kita balik tempat kita, kita pun nak buat, tak ada. Itu jadi masalah. Yang dah di sana tak apalah, nak kata apa dah. Itulah kebijaksanaan imam. Sebab dia faham satu dunia datang, macam-macam mazhab ada. Jadi dia meraihkan. Walaupun dia sendiri, dia kalau ikut dia tak ada baca kunut kan. Tapi dia faham ada Syafi'i. Jadi dia tak bergaduh, tak mengatakan Syafi'i salah. Kan? Dalil Imam Syafi'i lemah. Tak payahlah kata orang tu lemah, orang ni lemah. Ya, kebijaksanaan. Ukhuwah tu antara yang benda penting. Ya. Jadi kalau kita sendiri pun yang memang saja tak hafal doa kunut atau malas baca doa kunut, sujud sahwi pun tak nak, tetap sah sembahyang. Itu penting, cuma kalau ikut apa yang Sayyidina Abu Bakar kata, tak sempurna lah. Markah tu tak penuh lah ibaratnya. Mungkin dapat 70 markah. 80 ke misalnya. Kita nak yang 100% tu. Ataupun 90 ke atas. Sembahyang sah. Kenapa sah? Sebab dia masih dalam lingkungan sunat. Tapi kalau rukun, tak boleh jawab sah lah. Bahkan ada rukun-rukun yang dia bukan sekadar kita kena sujud sahwi, tapi kita kena patah balik. Sebab rukun ni dia sendi. Contoh. Kita sembahyang, baca Fatihah, lepas tu baca surah. Katalah sebenarnya seorang-seorang kat rumah Zuhur lewat pukul 2.30 ke 3. Entah macam mana apa, entah serabut kepala, lupa nak rokok. Habis surah terus sujud. Sujud. Ni nak jadi cerita lah. Sujud terus. Dah sujud baru, baru datang kan, ingatan tu. Aku tadi rokok tak? Rasa macam tak rokok kan. Apa nak buat? Sebab rokok itu sujud. Rokok itu rukun. Rukun fi'li kan. Maka dalam keadaan sujud tu, bila kita sedar dan kita ingat yang kita belum rokok, naik balik. Naik balik. Tengah sujud, naik balik, berdiri. Berdiri balik macam seolah-olah kita baru habis baca surah. Jadi Fatihah surah tak payah baca lah. Cuma balik kepada keadaan berdiri. Lepas tu rokok. Allahu Akbar, rokok. Lepas tu i'tidal. Macam biasalah. Lepas tu sujud sahwi. Mesti sujud sahwi. Biasanya bila rosak, silap, gostan, gohit apa semua, sujud sahwi. Rakaat pertama, kita sembahyang Zuhur. Ini semua cerita-cerita mamai, cerita serabut kepala apa entah, masalah negara itu ini. Tengah berdiri tu lupa baca Fatihah. Ini memang ada berlaku di satu masjid. Sembahyang maghrib. Rakaat kedua, imam lupa baca Fatihah. Dia terus baca surah je. Kelang kabut, makmum belakang. Naik-naik tu Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabb. Dia terlupa Fatihah. Jadi kalau kita sendiri pun sembahyang seorang-seorang terlupa Fatihah, tak khayal macam mana tak. Baca surah aja. Lepas tu rokok, i'tidal, sujud. Lepas tu teringat, ya Allah tak baca Fatihah lagi.
Datang ingatan tu secara yakin, maka rakaat tu tak terpakai. Rakaat tu tak terpakai, dia burn. Dia tak batal, tak terpakai. Kalau batal, batal semayang. Kan? Kita masih dalam semayang. Jadi rakaat seterusnya lah baru dikira. Baca balik Fatihah. Yang tadi tu tak pakai burn. Lepas tu sujud sahwi. Last kali mesti. Apa pun balik selamat, sujud sahwi. Sujud sahwi tu dia cover lah yang kita lalai, kita teralik, kita mamai apa tadi ni. Ya. Memang dah sifat manusia macam tu. Ya. Doa iftitah. Fatihah. Okey. Saya cuba fahamkan persoalannya tu. Waktu kita nak baca doa iftitah tu, kita tak baca doa iftitah, kita baca Fatihah. Lepas tu kita baca surah. Lepas baca surah baru teringat, tadi aku baca doa iftitah ke aku baca Fatihah je? Maka timbul ragu-ragu. Walaupun asalnya kita baca Fatihah. Kalaulah kita dapat balik keyakinan yang kita memang baca Fatihah, maka jangan dilayanlah. Jangan dilayan perasaan Fatihah ke iftitah. Tapi kalau mengambil masa yang lama, sudah berdiri mikir yang tu je pula kan. Fatihah iftitah, Fatihah iftitah. Elok baca je lah Fatihah, bagi hilang keraguan tu. Kan? Dia ada kaedah dalam hadis 40 tu, tinggalkan benda yang meragukan kamu. Sebab yakin tu tak datang. Kalau yakin tu datang cepat, baca dah. Dah. Pegang yang tu. Tapi kalau tak selesai-selesai, yakin tak yakin, jalan selamatnya bacalah Fatihah. Kan? Baca Fatihah. Memang kena subhanallah pun. Tapi bila kita subhanallah tu, imam pun keliru juga apa salah dia kan. Sebab kesalahan dia tu salah bacaan. Kan? Mungkin dia terfikir, taik cicak udah jatuh kat belakang ke? Kain koyak ke? Nampak aurat ke? Dia mesti fikir sesuatu. Memang agak rumit juga. Wallahu alam, ada yang kata makmum kena sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin dengan niat zikir. Wallahu alam. Tapi ada kata tak setuju, tetap subhanallah. Tapi subhanallah memang sampai kita berkhatib lah, subhanallah semua kawan tak tahu apa juga salahnya kan. Sudahnya dia renung belakang apa korang subhanallah. Itu lagi haru. Dia kadang-kadang bila panik ni macam-macam jadi. Dia hilang pertimbangan. Ya. Saya pernah semayang, pengalaman jadi imam dululah. Tengah sujud. Bila kita sujud kan, kaki tu terkelepek kan. Makmum belakang cuit kaki saya ni. Dia cuit. Apa perasaan kita masa tu? Terasa apa aja? Memang ada. Asyik saya sujud je dia. Maknanya makmum belakang saya lah. Makmum belakang saya pun kebetulan masa tu imam masjid kami lah. Tapi hati saya sudah dah 5,000 tak fokus dah ni. Apa pula ni kan, cuit-cuit je. Habis je salam, assalamualaikum. Saya terus semayang macam biasa sebab tak tahu apa kan. Tak tahu nak diandaikan benda apa masalah tu kan. Semayang lah sampai salam. Habis je salam, jadi imam ni terus tengok kaki saya. Dia kata, "Mam," dia panggil, "Mam, ada tek cicak ke?" dia kata. Dia nampak macam ada hitam-hitam tu, macam dia tak cuit kat tek cicak tu, dia cuit sebelah kononnya dia ingat benda tu tek cicak. Jadi dia cuit. Dia cuit tu rupa maknanya dia nak kaburkan saya, kaki saya ada tek cicak. Tapi bila dia tengok-tengok bukan tek cicak, ada tau rodak-rodak apa entah kita pijak dekat kapet tu kan. Bukan tek cicak. Bila dah dipastikan bukan tek cicak, okey, alhamdulillah lah, selesai. Kalau tek cicak memang batal lah saya tu. Kan? Tapi saya pun tak tahu apakah itu kaedah cara nak menegurnya. Cuak memang cuak. Ya.
Lepas tu satu lagi pengalaman. Masa tu imam di Cangkat Lada. Yang cuit dari tadi di Masjid Manjung. Cangkat Lada, tahiyat akhir sembahyang asar. Tahiyat akhir nak bagi salam dah. Kan? Makmum belakang. Subhanallah. Berderau darah itu kan. Allah apa pula. Subhanallah. Yang sebut subhanallah tu Tok Guru. Saya lupa dah nama Tok Guru tu. Dia nak kuliah maghrib. Di masjid tu lah. Masjid saya bertugas tu. Tapi dia datang awal daripada Taiping. Dia naik motor. Arwah ustaz apa tak Tuan Guru. Tua. Memang dah orang lama. Dia akan datang awal. Asar tu dia akan asar di masjid. Nak kuliah maghrib nanti. Jadi dia yang subhanallah. Satu subhanallah dah panik dah. Satu tu suara Tok Guru pula. Rasa nak pengsan masa tu kan. Duk fikir salah apa ni kan. Dalam hati tak khusyuk lah. Tapi saya teruskan sembahyang juga. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Berdebar-debar ni kan. Warahmatullahi. Jadi Tok Guru ni tadi, dia naik satu rakaat lagi. Allahu Akbar. Oh, kita dah, aku dah kurang rakaat ke? Sembahyang sampai kan. Tapi makmum lain tak ada seorang pun bangun. Jadi saya teruskan wirid kan. Teruskan wirid apa semua. Tok Guru tadi teruskan sembahyang dia. Satu rakaat lagi dia naik. Dia pula jenis macam, jenis tak apa nak cakap dengan orang kan. Jenis sengap kan. Habis tu dia terus pergi ke belakang ke wirid macam tu. Tak ada pula dia cakap, tanya saya salah apa, tak ada. Lepas tu saya dah habis doa semua, saya tanyalah jemaah-jemaah yang dekat dengan saya ni kan. Saya tadi ni terkurang rakaat ke? Kan? Dia orang pun renung sama renung. Seingat-ingat kami cukup Ustaz 4 rakaat asar. Semua pakat tanya 3-4 orang. Cukup betul ni? Cukup. Semua kata cukup. Lepas tu timbul persoalan, kenapa Tok Guru tu sebut subhanallah? Lepas tu ada yang mulut nak